Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ini kita ni akan mempelajari pelajaran fikih bahagian soalah darjah 4. Ada baiknya kita ni mulakan dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita ni akan mempelajari tentang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, yang mana perkara pertama sudah kita ni pelajari, iaitu berkata-kata dengan sengaja walaupun sedikit di dalam sembahyang adalah merupakan perkara yang membatalkan sembahyang. InsyaAllah kita ni akan masuk dalam perkara kedua dan perkara ketiga tentang perkara yang membatalkan sembahyang, iaitu perkara 2, perbuatan yang banyak dan berturut-turut sama ada terlupa atau dengan sengaja, dan perkara 3, kedatangan hadas kecil atau besar. Perkara 2, perbuatan yang banyak dan berturut-turut sama ada terlupa atau sengaja. 1. Perbuatan yang banyak ialah 3 pergerakan atau lebih seperti 3 langkah, 3 perbuatan seperti menggerakkan tangan, kaki dan kepala atau menggerakkan seluruh badan walaupun dengan tidak berpindah kakinya. Perbuatan itu membatalkan sembahyang. Perbuatan 2 iaitu perbuatan yang sedikit seperti 1 atau 2 langkah tidak membatalkan sembahyang, tetapi hukum sembahyang akan batal jika perbuatan itu diniatkan bermain-main. 3. Perbuatan yang banyak dan berturut-turut adalah dimaafkan ketika dalam keadaan sangat takut, yakni syiddatul khauf, kerana darurat. 4. Maksud perbuatan yang berturut-turut itu ialah perbuatan yang kedua tidak terputus dari perbuatan yang pertama dan perbuatan yang ketiga tidak terputus dari perbuatan yang kedua. Artinya berturut-turut kita ni nada berhenti membuat sesuatu pekerjaan. Seperti contoh, kita ni menggoyangkan tangan 1, 2, 3 kali sampai 3 kali sahaja memang membatalkan sembahyang dan ianya berturut-turut. 5. Perbuatan yang tidak berturut-turut tidak membatalkan sembahyang. Iaitu sebagai contoh, kita ni awal-awal kita ni bergaru leher. Okey, kita ni stop sekali saja, kita ni menggaru leher, kemudian kita ni kembali sembahyang seperti asalnya. Maka di sana bukanlah perbuatan yang berturut-turut. Perkara ketiga yang boleh membatalkan sembahyang ialah kedatangan hadas kecil atau besar. 1. Jika orang yang di dalam sembahyang tiba-tiba ia berhadas, sama ada hadas kecil atau besar, sedikit atau banyak, sengaja atau terlupa, maka sembahyangnya itu adalah batal. Kerana apa? Berhadas adalah perkara najis. Sedangkan apabila kita ni sembahyang, kita ni perlu dalam keadaan bersih dan jauh daripada hadas. 2. Sekiranya ia berhadas selepas salam yang pertama dan sebelum salam yang kedua, maka sembahyangnya adalah sah dan dikira sempurna. Maksud yang kedua di sini adalah apabila kita ni mungkin kita ni terkencing pada salam yang pertama, selepas kita ni memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita ni kan bagi salam yang kedua, maka di sana kita ni terkencing dan sembahyang kita ni dikira sah dan dikira sempurna. Perkara 4,
Yang boleh membatalkan sembahyang adalah terkena najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan atau tempat. 1. Jika sekiranya orang yang sedang sembahyang terkena najis yang tidak dimaafkan pada baju atau badan atau tempatnya, maka tidak sah sembahyangnya. Ingat, apabila kita ni sedang sembahyang terkena najis yang tidak dimaafkan pada baju, badan, tempat, maka tidak sahlah sembahyang kita ni. 2. Jika ia bersembahyang terkena najis yang dimaafkan seperti bangkai lalat, maka sembahyangnya adalah sah. Beberapa masalah yang berkaitan dengan terkena najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan atau tempat. Maka perkara pertama yang menjadi masalah adalah 1. Orang yang di dalam sembahyang tiba-tiba jatuh najis kering ke atas badannya atau pakaiannya. Hukumnya, hukum sembahyangnya jika dibuangnya dengan segera iaitu lebih cepat daripada qadar masa tamatninah, maka sembahyangnya tidak batal, tetapi jika dibiarkannya atau ia lambat membuang iaitu mengambil masa lebih lama daripada qadar masa tamatninah, maka sembahyangnya adalah batal. Jadi maksudnya di sini tamatninah berhenti sekejap, kan? Pernah cikgu ajarkan sudah yang mana tamatninah bererti berhenti sekejap. Maka kalau kita ni terus membuang najis yang ada pada badan atau pada tempat kita ni sembahyang, kita ni segera membuang najis tersebut, maka sembahyang kita ni diterima. Akan tetapi kalau kita ni lambat dan mengambil masa yang panjang lebih daripada masa tamatninah, maka sembahyang kita ni serta-merta batal. 2. Orang yang di dalam sembahyang tiba-tiba jatuh najis basah ke atas pakaiannya, maka hukum sembahyangnya jika ia mencempaknya dengan segera iaitu lebih cepat daripada qadar masa tamatninah dan ia tidak menggenggam dan menanggung pakaian yang terkena najis itu, maka sembahyangnya tidak batal. Tetapi jika ia tidak mencempaknya dengan segera atau semasa mencampaknya itu dengan cara menggenggam, dengan menanggung, maka sembahyangnya adalah batal. Jadi maksudnya di sini, jika kita ni terus mencampak najis yang basah itu, maka kita ni tidak menggenggam lagi dan tidak menanggung pakaian yang terkena najis itu, maka sembahyang kita ni tidak batal. Akan tetapi jika kita ni kita tidak mencampaknya dengan segera atau lambat masa kita ni mencampak, maka di sana sembahyang kita ni adalah serta-merta batal. Jadi itulah sahaja pelajaran kita ni pada petang ini dan diharap murid-murid dapat memahami dan mengambil manfaat daripada pengajaran yang telah cikgu sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.